Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera dan kembali lagi dalam channel Azim Azman. Sebelum kita mulakan video, kepada siapa yang nak dapatkan baju Cikgu Pickup Line, boleh terus ke IG Cikgu Pickup Line ataupun WhatsApp 0111519347. Dan senang, nanti aku letak link kat bio lah. Okay, so nanti aku akan keluarkan design yang terbaru lah. Okay, ni design lama, tapi still ada sikit lagi. Okay, so jom kita start video. Pada tanggal 5 Ogos 2020, dunia telah dikepalkan dengan satu kejadian yang amat mendukacitakan, di mana berlakunya satu letupan yang besar di Beirut, Lebanon. Letupan ini telah berlaku di kawasan yang hampir dengan kawasan perniagaan di satu pelabuhan yang besar yang terletak di Beirut. Wow. Dan sehingga kini dianggarkan hampir 70 orang telah meninggal dunia akibat tragedi ini, dan mungkin lebih 4,000 orang telah tercedera akibat kejadian. Kejadian masih lagi dalam siasatan, tapi menurut Menteri Hal Ehwal Dalaman Muhammad Fahmi, beliau mengatakan bahawa lokasi kejadian tragedi ini berlaku merupakan satu stor simpanan bahan letupan yang lebih daripada 2,750 tan, di mana semua itu adalah hasil daripada rampasan sejak daripada 2014 lagi. Dan dikatakan juga bahan-bahan letupan dalam kawasan tersebut mengandungi ammonium nitrate, which is gas ini biasanya digunakan dalam pembuatan baja ataupun juga digunakan dalam gas ketawa. Dan gas ini amat berbahaya kepada manusia. Jadi pihak kerajaan mereka juga telah mengeluarkan amaran kepada penduduk-penduduk setempat yang berada di kawasan berdekatan supaya terus tinggal dalam kediaman masing-masing, sebab kemungkinan akan berlakunya kejadian gas toksik. Kita sendiri pun kita boleh tak dapat pastikan, sebab benda ni pun masih dalam siasatan, di mana kita tak tahu sama ada puncanya berlaku daripada sabotaj ataupun daripada kecuaian pihak-pihak tertentu. Sebab dikatakan ammonium nitrate ni dia tak boleh meletup dengan sendiri tau. Okey, tapi itulah bila berlakunya kejadian-kejadian macam ni, banyaklah teori-teori konspirasi yang keluar. Contohnya macam orang kata sebelum berlakunya letupan tu dia orang nampak ada pesawat Israel lah yang lalu ke atas tempat kejadian sebelum berlakunya letupan tu. Ada kata nampak drone yang berbentuk burung lah yang dijatuhkan di kawasan kejadian. Macam-macam. Okey, kita macam mana bila memang berlakunya kejadian besar macam ni, memang akan adanya keluar teori-teori konspirasi ni yang sebenarnya kita yang rakyat biasa ni boleh mendengarnya. Okey, sebab kadang-kadang bendanya banyak auta lebih daripada fakta. Okay? Dan beberapa hari ni viral satu gambar, di mana gambar tu menunjukkan bahawa terdapat macam ada benda yang berterbangan di kepulauan asap tu, dan orang kata gambar tu merupakan orang-orang yang berada berdekatan yang telah terpelanting ke udara. Ada orang cakap macam tu, dan ada juga cakap tu cuma burung je. Okey, dan ada juga itu akan cakap yang itu sepihan-sepihan bangunan yang hancur sebabkan letupan tu. Hakikatnya bila ada orang zoom dan mungkin dia orang kata dia cantikkan gambar tu, dan ternyata bila kita tengok balik sebenarnya benda tu burung je. So itu nak cakapnya, bila berlakunya kejadian besar ni banyak teori konspirasi yang keluar, tapi sebenarnya yang faktanya belum tentu betul. Dan nak kata besar tak besarnya letupan yang berlaku di Beirut ni, gegaran dia tak silap aku dalam 3.5 skala Richter, di mana gegaran dia boleh dirasai sehingga ke Kepulauan Cyprus, which is tempat tu dia located 200 km away.
Okey, masih 200 km daripada tempat kejadian. Betapa jauhnya gegaran tu boleh dirasai. Okey, dan dikatakan juga dalam berita-berita orang-orang yang rekod dalam 2 km jauhnya boleh terpelanting akibat letupan tersebut. Ramai juga orang yang membandingkan letupan ini. Diorang kata dalam dunia moden hari ini, letupan ini adalah letupan kedua terbesar selepas letupan Hiroshima. Okay, nak cakap betapa besarnya letupan tersebut. Dan ada juga berita mengatakan sekarang banyak viral kan yang letupan Beirut ni, banyak orang post video kan, dan ada video orang yang rekod yang paling dekat. Orang kata ada ura-ura mengatakan video tersebut, orang yang rekod video tersebut telah pun meninggal dunia. Tapi wallahu alam, kita tak tahu benda tu. Okey, so kita mampu berdoa lah untuk mangsa-mangsa yang terlibat. Jadi daripada kejadian yang telah berlaku di Beirut ni, kita sebagai umat Islam terutamanya, tapi bukan umat Islam sajalah, seluruh umat manusia, okey, semua orang perlu ambil iktibar daripada kejadian ini, di mana yang pertamanya kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan keamanan negara kita, okey, terutamanya kita kat Malaysia ni, okey, walaupun kita tengok huru-hara dari segi politik, tapi kita masih hidup aman, tak ada perang-perang macam dekat tak ada perang-perang, tak ada letupan macam ni yang berlaku. So kita kena bersyukur yang kita masih bernyawa dan hidup dengan aman. Yang keduanya, apa pun sebabnya, okay, sengaja atau tidak sengaja letupan ini berlaku, okay, kita kena ambil ini sebagai iktibar, dan juga kita ambil ini sebagai ujian daripada Allah, dan mungkin petanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah cuba untuk tunjukkan, untuk cuba memberi kesedaran dan membuka mata dunia pada apa yang berlaku sekarang. Maksudnya, kita tahu benda ni berlaku dekat Palestin dan Syria hari-hari. Hari-hari diorang rasakan letupan-letupan macam ni. Hari-hari diorang ada mangsa korban. Okey, walaupun letupan dia mungkin lebih kecil daripada letupan ni, ataupun mungkin lebih besar, kita tak tahu. Sebabnya media-media di dunia ni tak pernah bagi spotlight dekat apa yang berlaku di Palestin dan Syria dan sebagainya. Sebab apa? Sebabnya satu, memang agenda lah kan. Yang kedua, sebabnya benda ni berlaku hari-hari. Dah seperti kebiasaan kepada mereka untuk mengalami letupan di hari-hari biasa diorang, okay, dan adanya mangsa korban. So mungkin kejadian ni mampu untuk membuka mata dunia untuk melihat apa yang berlaku sekarang di Palestin dan Syria dan sebagainya. So harapnya kita semua umat Islam dapat mengambil iktibar daripada apa yang terjadi. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Okay, salam Jumaat. Assalamualaikum. Seperti bintang hadiahkan padamu.